أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bersama pada malam ini untuk berkongsi beberapa untaian daripada kitab Al-Fawaid karangan Imam Ibn Qayyim. Imam Ibn Qayyim merupakan salah seorang daripada murid Imam Ibn Taymiyah, meninggal pada tahun 729 Hijrah. Beliau melazimi gurunya iaitu Imam Ibn Taymiyah di dalam penjara sehinggalah wafatnya guru beliau pada tahun 729 Hijrah di penjara. Kemudian beliau dilepaskan daripada penjara dan hidup sampailah tahun 751 Hijrah dan meninggal dunia. Dan di antara tulisan Imam Ibn Qayyim, antara yang popular adalah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, iaitu berkenaan sirah Nabi SAW, menyebut sunnah-sunnahnya. Antaranya juga adalah Ad-Da'u wad-Dawa yang menceritakan mengenai permasalahan hati. Dan antaranya juga yang popular adalah Madarijus Salikin, iaitu perjalanan orang yang mencari menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga banyak lagi kitab-kitab yang lain, contoh Al-Wabilus Sayyib, Fil Kalamut Tayyib, mengenai hadis, huraian hadis. Dan juga kitab Ighathatul Lahfan min Masayidis Syaitan, menyelamatkan orang-orang yang kesusahan, tenggelam daripada perangkap-perangkap syaitan dan seumpamanya. Dan banyak kitab-kitab beliau berkisar, beliau dikenali sebagai Tabibul Qulub, iaitu doktor kepada hati, kerana karangan beliau jelas ataupun terpacar daripada kalam-kalam beliau ini adalah banyak berkisar mengenai hati. Walaupun beliau juga mempunyai kitab usul fiqh yang cukup hebat, Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, antara salah satu rujukan di dalam usul fiqh, kerana di mana beliau membahaskan mengenai qiyas secara jelas dan mengatakan bagaimana betapa aklinya syariat ini yang beliau sebut di dalam Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi ulama dahulu itu mereka punya kelebihan, mereka mempunyai banyak bidang, kan? Dan juga mereka juga walaupun pengkhususan mereka atau mereka dikenali di dalam sebagai ulama dan juga mufti dan dalam ulum syarak, tapi mereka juga mempunyai pelbagai bidang-bidang yang lain yang cukup hebatlah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan memulakan kita punya perkongsian dalam kitab Al-Fawaid. Kitab Al-Fawaid merupakan salah satu kitab-kitab beliau, dan juga yang menarik, Al-Fawaid ini kitab yang tidak mempunyai satu susunan. Dia bukan macam kitab lain. Kitab lain ada muqaddimah, ada isi, kemudian ada khatimah, ada permulaan dan isi tengah-tengah, dan juga ada penghujungnya. Tapi kitab Al-Fawaid ini dia adalah seolah-olah satu bentuk cetusan, idea, catatan beliau ketika perjalanan, atau ibaratnya himpunan status-status ke, kalau kita sekarang ni ibarat himpunan status beliau lah, di dalam Facebook kan, ataupun himpunan catatan beliau dalam blog, itu ibaratnya. Sebab itu namanya Al-Fawaid, dihimpunkan menjadi Al-Fawaid sebab faedah-faedah. Dia adalah seolah-olah apa yang beliau istimbatkan daripada makna-makna tertentu dalam kehidupan. Jadi contohnya kadang beliau ada rahimahullah, ada melalui baca Al-Quran, kemudian beliau terus mentafsirkan. Jadi tafsiran itu, khawatir itu beliau terus tulis. Dan contohnya yang akan kita lalu hari ini adalah salah satu tafsiran beliau terhadap satu ayat Quran yang daripada surah Qaf yang kita akan lalu. Jadi bagaimana pengajian kita pada malam ini? Jadi pengajian kita pada malam ini mungkin kita tidaklah baca daripada
setiap satu bab kepada satu bab. Sebab tu saya sebut namanya untaian daripada kitab Al-Fawaid. Maknanya saya akan pilih beberapa subtopik yang sesuai untuk kita bahaskan, untuk kita bincangkan bersama. Dan bagaimana subtopik ini boleh meningkatkan kerohanian kita, meningkatkan keimanan kita, menolak kita untuk beramal, dan juga menolak kita untuk menolak diri kita untuk sentiasa bersemangat menuju Allah SWT. Dan suka untuk saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ini dalam bulan Rajab, yakni kita ada lebih kurang lagi 2 bulan. Bagaimana Ibnu Qayyim menyatakan, apakah syarat-syarat untuk kita mengambil manfaat daripada Al-Quran? Jadi daripada ayat 37 surah Qaf tadi, sesungguhnya di sana ada pengajaran, dan bagi sesiapa yang mempunyai hati ataupun meletakkan pendengarannya dalam keadaan dia hadir, dia menyaksikan perkara tersebut. Jadi Ibnu Qayyim menyebut, sekiranya engkau mahu mengambil manfaat daripada Al-Quran, maka himpunkan hatimu ketika kamu tilawah, membacanya, dan juga ketika kamu mendengarnya. Letakkanlah pendengaranmu, al-qisam'aka, letakkan pendengaranmu, wahdur hudura man yukhatibuhu bihi, dan hadirlah dalam hatimu, hadirlah seolah-olah engkau sedang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey, kerana dia adalah seruan kepadamu, cumanya di atas lisan Rasulullah SAW. Rasulullah perantara kepada kita saja. Dan Rasulullah sampaikan Al-Quran ini, baginda alaihissalam menyampaikan Al-Quran seperti mana dapat kepada baginda alaihissalam. Maknanya dia, Nabi SAW tidak mengubah apa-apa yang ada dalam Quran. Dan sebab itu kita baca qul huwallahu ahad. Maksudnya apa? Katakanlah Allahu ahad. Jadi sampai kepada kita pun Rasulullah pun disebut qul huwallahu ahad pada kita. Dan maknanya kalau kita tengok bahasa Arab, bila kita suruh katakan kepada dia esok hari Jumaat, kita akan kata orang tu, kita kata pada dia, kita kata esok hari Jumaat lah, betul tak? Kan? Tetapi Rasulullah menyampaikan lagi kepada kita qul huwallahu, katakanlah. Maknanya Rasulullah tak sampaikan kepada kita bila Allah katakan wahai Muhammad, Allah itu satu, Allah itu esa. Nabi Muhammad tidak mengatakan kepada kita, Allah Rasulullah kata aku cakaplah Allah huwallahu ahad. Tidak, kan? Rasulullah sampai sebiji. Dan sebiji kepada kita, yang sebiji yang dapat daripada baginda, sebiji itu jugalah yang sampai kepada kita. Jadi itu menunjukkan bahawa Allah sampai Quran ini untuk kita khusus secara peribadi lah, kan? Secara peribadi, secara jama'i, dan memang dia adalah Quran ini untuk kita. Jadi syarat pertama sekali bila kita nak mengambil manfaat daripada Al-Quran ini adalah menghadirkan diri seolah-olah kita sedang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah cara yang paling rasmi sekali Allah cakap dengan kita. Kan? Kita nak cakap dengan Allah macam mana yang rasminya? Yang rasmi kita cakap dengan Allah SWT ada dalam solat. Sebab dalam solat itulah aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajidun. Maknanya doa, solat dan semua itulah yang rasmi kita cakap dengan Allah SWT. Jadi kenapa begitu? Kerana dia kata apabila ayat itu tadi kita dah sebut inna fi dzalika ladzikra, dan kerana kesempurnaan kesan dia bergantung pada 4 benda. Yang bagaimana Quran itu boleh memberi kesan kepada kita, dia bergantung kepada 4 benda. Yang pertama adalah punca pemberi kesan. Yang kedua, tempat nak turun. Kan, kalau kita kata punca pemberi kesan ni ayat Quran lah, kan, benda yang turun kepada kita, kan. Tempat menerima, dia ada medium menerima ni. Medium terima ni apa? Hati kita. Kan. Yang ketiga, adanya syarat, cukup syarat. Kan. Yang keempat, tidak ada halangan. Kan. Jadi bila ada empat benda ini, maka cukuplah syarat seseorang itu mendapat manfaat daripada Al-Quran, iaitu adanya ayat Quran, turunnya ayat Quran, dan juga adanya hati, dan juga cukupnya syarat, kan? Dan yang keempat, tidak ada apa-apa yang menghalang, kan, perkara tersebut. Dengan demikian, sampailah dengan demikian cukuplah manfaat yang ada pada seseorang itu mendapat manfaat daripada Al-Quran. Jadi dia kata ayat 37 ini menceritakan kesemua perkara tersebut. Sebab itu Allah SWT menyebut inna fi dzalika ladzikra.
liman kana lahu qalb inna fi dzalika ladzikra, itu adalah menunjukkan semuanya di sana adanya petunjuk, adanya peringatan. Dan bagi orang, maknanya peringatan itu, inilah dia muasir, inilah dia punca kesan, yang menunjukkan bahawa inna fi dzalika, semuanya di sana ni maknanya daripada awal surah Qaf ini sampailah penghujung itu, Allah SWT mengatakan di sana adanya tazkirah, adanya peringatan. Itu yang dah ada satu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, Allah SWT menyebut liman kana lahu qalb, bagi sesiapa yang ada padanya hati. Siapa yang mempunyai hati? Orang yang mempunyai hati barulah dia boleh menerima manfaat Al-Quran. Jadi bila kita tengok hati yang macam mana, adakah mana-mana hati? Dia tidak, sebenarnya hati yang dimaksudkan kat sini adalah hati yang hidup. Dan sebab itu Allah SWT menyebut di dalam surah Yasin, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Yang sebenarnya Quran ini, in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin, liyunzira man kana, sesungguhnya apa yang disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu bukanlah syair, tapi dia hanyalah peringatan dan juga Quran yang jelas. Untuk apa Quran ini? Memberikan peringatan kepada sesiapa yang hidup hatinya. Man kana hayyan, siapa yang hidup. Jadi kat sini tafsiran Ibn Qayyim mengatakan hayyan ini bermaksud hayyul qalb, hati yang hidup. Jadi bukannya mana-mana hati boleh mengambil manfaat daripada Al-Quran, dia hati yang hidup. Kemudian itu tempat, dah ada punca, dah ada tempat. Apa pula? Au al-qasam'a wa huwa syahid. Au al-qasam itu syarat ketiga. Syarat untuk seseorang itu mendapat manfaat daripada kalam itu, dia kena dengar betul-betul. Dan ini syarat manfaat. Bila kita dengar Al-Quran, kita kena dengar, kita kena faham, kita kena dengar. Kita bukan buat tak tahu je, kita bukan biarkan aja sampai Quran kepada kita dengar. Kemudian wahuwa syahid. Ni syarat yang keempat. Syarat yang keempat ini tidak ada penghalang. Dan wahuwa syahid ini dia bukan setakat dengar, dia menyaksikan keadaan itu. Kat sini wahuwa syahid dimaksudkan kat sini adalah seseorang yang menyaksikan dengan hati dan juga dengan kefahamannya. Dan dia adalah seorang yang hadir, dia bukan orang yang ghaib. Bukan ghaib ni maknanya bukan orang yang tak ada ke mana-mana, dia ada di situ, dia wujud di situ, dia menyaksikan perkara itu. Dan Ibnu Qutaibah mengatakan orang ini yang dimaksudkan wahuwa syahid ini adalah dia mendengar kitab Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia menyaksikan dengan hatinya dan juga dengan kefahamannya. Dia tidaklah lalai dan juga tidaklah sahu, tidaklah lupa. Maknanya dia bukan orang yang lupa, dia adalah orang yang benar-benar menyaksikan, sedang hadir dalam Al-Quran itu. Dan itu menunjukkan bahawa yang keempat itu, yang hadir itu, bahawa syahid itu adalah cara-cara untuk bagaimana kita mengelakkan daripada adanya halangan-halangan yang masuk. Sebab apa? Halangan-halangan yang boleh masuk untuk kita tidak dapat mencapai makna ataupun tidak mencapai manfaat daripada Al-Quran ini banyak sebab. Dan antara yang paling kuatnya sebabnya adalah halangan dosa ataupun halangan kelalaian kita, kealpaan kita daripada kita menerima Al-Quran. Okey. Jadi dikatakan apabila adanya al-mu'athir, adanya yang memberi kesan, iaitu ayat Quran, dan adanya tempat yang menerimanya, iaitu hati yang hidup, serta adanya syarat, cukup syarat yang ketiga kan, cukup syaratnya iaitu mendengar isra', mendengar listening, mendengar, sehingga dan juga ternafi atau hilang dia punya penghalang ni, maknanya tak ada apa-apa yang menghalang benda tu berlaku. Apakah halangan berlaku? Ini hati yang sibuk dengan dunia, hati yang sibuk dengan benda lain. Maknanya hati itu tidak sibuk, hati itu kosong hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, hanya untuk Quran. Maka pada ketika itu terhasillah manfaatnya, terhasillah mengambil peringatan, terhasillah seseorang itu boleh mendapat manfaat daripada Al-Quran. Jadi 3-4 syarat yang perlu kita sentiasa dengar, kita sentiasa lihat, kita sentiasa fahami. Jadi apabila kita mendengar ayat Quran, kita kena anggap dia adalah satu seruan daripada Allah SWT. Kemudian bergantung pada kita pula, hati kita, adakah hati kita mampu menerima, hati kita sudah cukup hidup atau tidak. Kemudian yang ketiga pula, adakah kita sudah mendengar cukup syarat ke tidak. Dan yang keempat, adakah hati kita ini ataupun kesibukan kita ataupun fokus kita kepada benda lain atau kepada Quran. Keempat-empat syarat ini yang menjadi
satu bentuk kayu ukur bagaimana kita boleh mengambil manfaat daripada Al-Quran. Kemudian di dalam perbahasan bahasa Arab, dan apabila di sana Ibn Qayyim dia menyatakan satu persoalan. Dan persoalannya dia kata, apakah pula kemunasabahan? Bila kita tengok situ, apakah pula kemunasabahan Allah meletak au kat sini, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a. Maknanya Allah kata sesungguhnya di sana adanya peringatan. Di situ adanya peringatan bagi orang yang ada hati ataupun orang yang memberikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir. Orang kata apa itu, bukankah tadi kau kata ada 4 syarat? So 4 syarat yang kau sebut ini dia adalah kesemuanya. Tapi Allah mengatakan atau. Allah mengatakan orang yang ada hati ataupun orang yang mendengar dalam keadaan dia hadir. Jadi macam mana kita nak merungkai seolah-olah kefahamannya berbeza dengan kaedah bahasa Arab. Sebab itu menarik sebenarnya persoalan-persoalan dalam Al-Quran ni bila kita tanya dari sudut bahasa Arab, dia lebih menjelaskan ketinggian makna Al-Quran. Jadi Ibn Qayyim mengatakan au di sini memang dia bermaksud dia boleh diambil dari sudut gabungan dan dia juga boleh diambil dari sudut pembahagian kategori. Jadi Ibn Qayyim menambahkan lagi sudut menarik yang dikata kat sini. Sekiranya kalau kita melihat dia adalah pembahagian kategori, sebenarnya di situ Allah SWT di dalam menyampaikan ataupun dalam menurunkan Al-Quran ini, di sana ada 2 jenis manusia. Namanya manusia yang nak mengambil manfaat Al-Quran ni ada 2 jenis manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang mempunyai hati yang sudah pun hidup. Hati yang jelas, mempunyai hati yang berdiri di atas fitrah. Hati yang hidup ini, hati yang hidup ini apabila dia sampai kepadanya Al-Quran, dia sudah pun faham, dia sudah pun tahu, dia sudah pun nampak apa yang ada dalam Quran. Ini adalah benda yang betul. Maknanya fitrah yang sudah pun menerima Al-Quran. Dan sebab itu Allah SWT menyebut di dalam surah Sabah ayat ke-6 ya. Allah SWT menyebut wa yaral ladzina utul ilm alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq. Dan ada pun orang yang menerima ilmu. Menerima ilmu ini dekat sini boleh dimaksudkan ahli kitab sebelum ini. Apabila dia melihat apa yang turun pada engkau wahai Muhammad, dia tahu betul benda ni. Benda ni betul. Maknanya benda ni adalah wahyu daripada Allah SWT. Maknanya orang ini fitrahnya betul, maka datang wahyu daripada Allah. Dia wahyu ini hanya mengiyakan apa yang ada dalam hati mereka. Dan benda ni adalah satu martabat yang tinggi lah, iaitu orang yang benar fitrahnya, orang yang benar dia punya keadaannya, benar dia punya kefahamannya. Wahyu datang hanya menguatkan, wahyu datang membenarkan dia punya keyakinannya. Dan dia bukan menambahkan keyakinan yang baru, bukan memberi satu bentuk keyakinan. Dia adalah satu cahaya di atas cahaya. Sebab itu nurun ala nur. Dan sebab itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam offer kepadanya untuk beriman tanpa segan silu, tanpa sebarang ragu-ragu, terus beriman. Sebab apa? Di dalam jiwa Abu Bakar itu sudah ada kepercayaan kepada Nabi. Sudah ada kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata, maknanya tunggu Nabi mengaku je. Nabi mengaku Nabi, terus aku cakap engkau ni Nabi, terus aku mengaku beriman. Dia tidak perlu pembuktian, tidak perlu mukjizat. Dan di sisi Abu Bakar tidak perlu benda tu. Sebab apa? Sebab jiwa dia sudah pun menyaksikan nubuah Nabi Muhammad SAW itu secara fitrahnya. Jadi bila Nabi mendakwa ataupun menyatakan kenabiannya, terus terima. Sebab apa? Jiwanya sudah salim, jiwanya sudah menepati fitrah. Jadi kat situ bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bertaamul dengan manusia pun ada 2 jenis. Satu, yang pertama adalah yang hatinya lengkap, hatinya hidup. Maka hatinya hidup ini seolah-olah dia tidak memerlukan syarat yang lain. Cukup hatinya hidup, dengar Quran terus faham. Dengar Al-Quran terus, oh betul, ini daripada Allah SWT. Dengar Quran terus. Dia tidak memerlukan dalil-dalil yang banyak. Tidak memerlukan alat bantu yang lain. Cukup hatinya itu sudah cover semua benda. Itu golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua yang memerlukan alat sokongan. Iaitu orang yang perlu dengar lebih sikit. Orang yang perlu hadir betul-betul. Fokus betul-betul. Orang ini adalah golongan yang kedua. Golongan yang kedua inilah yang dikatakan oleh
uh, Ibnu Qayyim, maknanya golongan ini dia memerlukan alat sokongan, iaitu alat sokongan dia perlu dengar lebih, dia perlu hadir. Dan mana sebab hatinya tidak cukup bersedia betul-betul lagi. Hatinya hidup betul, tetapi hatinya tidak seperti hati yang pertama. Jadi dia memerlukan tambahan-tambahan lain. Sebab itu Ibnu Qayyim menyebut, dia kata fasahibul qalbi, maknanya empunya hati yang kamil ini, yang lengkap ini, dia menghimpunkan di antara hatinya dengan makna Al-Quran. Maknanya makna Al-Quran itu sudah pun sebati. Seolah-olah apabila Quran sampai kepada dia, dia sedang membaca Al-Quran di dalam hatinya sendiri. Sebab dia adalah benda yang daripada Allah SWT kan. Maknanya benda fitrah, benda yang betul, benda yang jelas. Dibaca Quran, dia kata memang betul macam tu. Kenapa bukan macam ni? Memang betul macam tu. Jadi inilah yang nurun ala nur. Dan nurul wahyi ala nuril fitrah. Kan, dua lapisan cahaya fitrah, kemudian di atas itu lapisan cahaya wahyu. Adapun yang kedua, wa minan nas, di antara yang golongan yang kedua lah, dan di kalangan manusia ada juga yang tidak mempunyai kesediaan yang cukup, yang hati yang tidak yang penuh tadi kan, yang tidak mempunyai hati yang lengkap kan, hidup sepenuhnya, hidup selengkapnya, hidup yang sempurna, maka dia memerlukan satu sokongan yang boleh membezakan di antara hak dan batil. Ketinggian cahaya hatinya itu tidak seperti yang pertama kan, tetapi caranya untuk dia dapat juga manfaat itu adalah dia kena betul-betul, macam kita sebut tadi, betul-betul mengosongkan dia punya telinganya, mengosongkan hatinya hanya untuk mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi pada ketika itulah berdua, oh betul kalam. Maknanya bila dia fikir panjang, oh betul. Dan ibarat macam seorang yang macam seorang yang sudah pun pandai dan mengira. Dan orang yang pandai mengira ni, dia dah hafal sifir contohnya kan. Dah hafal sifir, tiba-tiba dia dengar cikgu ajar 1 tambah 1 berapa, 2. Dia dalam hati dah boleh dengar, dah boleh tahu dah. Tetapi orang yang baru nak belajar mengira, dia kena dengar betul-betul cikgu dia cakap macam mana. Baru dah okey, 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, 2 cikgu, okey faham. Orang yang dah pandai tu dia senyap je. Dan apa yang cikgu kata itulah yang sudah ada dalam hatinya. Maka dia pun dia tidak memerlukan satu fokus yang lebih seperti mana orang yang tidak pandai tadi. Itulah umpamanya kalau boleh diumpamakan. Dan bagaimana Allah SWT memberikan satu perumpamaan. Jadi orang yang pertama ini, maknanya orang yang menyampai martabat yang Ibnu Qayyim menyebut, orang ini sudah pun mencapai martabat ainul yaqin. Ainul yaqin ini adalah golongan yang sudah melihat kebenaran. Dan ilmu yaqin dia tahu itu benar. Ainul yaqin dia nampak kebenaran itu. Nampak kebenaran itu tidak bermaksud kita nak semestinya kita nampak depan mata kita. Ainul yaqin ni kalau di dunia, ainul yaqin di dalam keimanan ini adalah kita melihat dengan mata hati kita. Mata hati kita sudah mengetahui kebenarannya. Tetapi kalau kita cuba mengklasifikasikan yakin ini kan, dia ada ilmu yakin, kita tahu dia benar. Ainul yakin, kita nampak dia benar. Hakul yakin, kita rasai kebenarannya. Hakul yakin ni orang kata hanya di akhirat sebab kita boleh rasa, tapi benda tu pun boleh dibahaskan. Tapi saya tak nak masuk kat situ. Bila kita katakan orang yang demikian, orang yang pertama ini, yang hatinya bersih ini, dia daripada martabat iman, dia pergi kepada martabat ihsan. Maknanya dia sudah pun ada keimanan. Datangnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, sampainya peringatan kepada dia, dia sampai kepada martabat ihsan. Sebab apa? Sebab dia menyaksikan benda tu. Ainul yakin, dia menyaksikan dengan yakin bahawa benarlah apa yang aku rasa selama ini, dan benarlah apa yang ada dalam hatiku selama ini. Dan ada pun orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang tidak lengkap tadi, dia cuma di dalam martabat ilmu yakin. Jadi di martabat kejahilan, sampailah bila dia tahu apa yang Allah sebut itu benar. Dia kena tahu dulu itu benar, barulah dia boleh percaya. Maka dia hanya mengeluarkan daripada kekufuran, dia sampai kepada keimanan. Maknanya dia hanya martabat ilmu yakin. Dan juga Ibnu Qayyim menyebut di sini, dan ada pun ilmu yakin dan seseorang itu, apa yang dikhabarkan mengenai perkara gaib daripada Rasulullah SAW kepadanya. Dan di dunia beliau melihat gaib itu, di dunia beliau melihatnya dengan mata hati, dan di akhirat beliau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebab apa? Sebab di akhirat tidak ada alam gaib. Kalau kita tengok
Alam ghaib ni hanya ada ketika di dunia sahaja. Di akhirat semuanya jadi syahadah. Semuanya jadi alam syahadah. Kita dah boleh nampak tanpa sebarang hijab. Kita nampak malaikat, kita nampak jin, kita nampak boleh berdialog, tangan kita pun boleh bercakap. Macam mana kan? Maknanya dah tak ada alam ghaib dah. Dan alam ghaib sekarang kita ini, alam ghaib itu adalah bagaimana adanya malaikat kita tak nampak, ada jin kita tak nampak kan. Ada makhluk-makhluk lain dan semua yang kita tak perasan, kita tak nampak. Sebab kita ada masih lagi di dalam dimensi-dimensi yang berbeza. Walaupun di dalam satu dunia yang sama, maknanya kita hidup dengan malaikat, dengan ni apa, ada dunia yang sama tapi dimensi yang berbeza, ada hijab-hijab yang menghalang kita daripada melihat perkara itu. Tetapi di akhirat, ainul yakin di akhirat kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kan? Kemudian orang akan bertanya, ni habis syarahan dia kat sini. Kan? Habislah kan, tapi saya nak sambung ataupun nak hurai sikit bagaimana kita nak melihat akhirat ketika kita hidup. Ada soalan. Macam mana Ustaz? Ainul yakin, nak lihat dengan mata hati. So sebenarnya ada cara. Bukan ada cara. Allah, semuanya taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang boleh melihat akhirat sebelum mati adalah seorang yang sudah mencapai darjat yang para solihin, para awliya, para nabi SAW kan. Dan mereka boleh melihat akhirat ketika mereka hidup. Tapi penglihatan akhirat mereka ini bukanlah dilihat dengan mata yang kita boleh nampak ni kan, ataupun kan, dia melihat dengan pandangan mata hati itu apabila hatinya bersih. Seseorang yang hatinya bersih, dia akan, hijab itu akan terbuka satu demi satu. Apa dalil dia Ustaz? Dalil dia dalam surah Qaf juga. Allah SWT menyebut dalam surah Qaf, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya ini surah Qaf ini sebenarnya menceritakan mengenai kejadian Allah SWT, bagaimana Allah menciptakan kejadian-kejadian ataupun ciptaan-ciptaannya. Kemudian Allah menceritakan mengenai hari akhirat, dan Allah menceritakan mengenai dialog di dalam hari akhirat, ahli neraka, bagaimana adanya hari orang, bagaimana neraka berdialog. Neraka kata, mari yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Hari di mana Allah SWT berkata kepada neraka Jahannam, dah penuh ke belum? Neraka Jahannam kata, nak tambah lagi ke? Aku boleh tambah lagi. Boleh tambah lagi. Maknanya sentiasa nak, dia takkan penuh lah kan, sentiasa boleh tambah lagi. Kat situ dialog dalam hari akhirat itu Allah SWT sebut, sebelum mulakan dialog itu Allah mengatakan, sesungguhnya engkau wahai anak Adam, sebelum ini engkau lalai. Sebelum ini engkau lalai, maka pada hari ini kami bukakan hijab kau, fabasaruka al-yawma hadid. Maka pandanganmu pada hari ini pandangan yang cukup tajam. Kat situ kalau kita boleh keluarkan faedah daripada ayat itu, kita kata maknanya kelalaian kita menghijabkan kita daripada hari akhirat. Dan kelalaian kita ini menutup kita macam-macam benda daripada hari kita melihat hari akhirat. Sebab itu yang disebut para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Rasulullah SAW sentiasa menguji iman sahabat ni dengan cara apa? Dengan cara melihat apa yang dia nampak. Rasulullah SAW cara dia follow up sahabat ni lain, dia bukan macam kita lah. Cara baginda alaihi wasallam follow up sahabat ni, kadang dia tanya kepada Harisah, kata, kaifa asbahta ya Harisah, macam mana engkau pagi ni? Kemudian Harisah mengatakan, asbahtu mu'minan haqqa, aku bangun dalam keadaan mukmin, sebenar-benar mukmin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah inna likulli qawlin haqiqah fama haqiqatu qawlika, setiap kata-kata itu ada dia punya buktinya, maka apa bukti kata-katamu wahai Harisah? Kau kata kau beriman sepenuhnya, apakah bukti iman kau? Dan Harisah mengatakan, azafat nafsi anid dunya, jiwaku tidak mencintai dunia, menjauhi dunia. Fasumtu laha roha wa kumtu lailaha, aku berpuasa pada siang hari dan aku berqiyamul lail pada malam hari. Ini biasa ini biasa. Maknanya mungkin kita boleh buatlah berpuasa pada siang hari, berqiyamul lail pada malam. Ini biasa, maknanya kita mungkin pada bulan Ramadan dan seumpamanya. Benda ni benda yang tidak ganjil. Yang ganjil selepas itu. Kemudian disambung lagi, wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawaruna fiha, seolah-olah aku melihat ahli syurga sedang saling ziarah-menziarahi. Wa ka'anni anzuru ila ahli nari yata'adzabuna fiha, dan seolah-olah aku melihat ahli neraka sedang diazab.
wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi bariza. Seolah aku melihat arsy Allah Subhanahu wa taala, arsy Tuhanku terpampang jelas di hadapan mataku. Dan Rasulullah mengatakan kepada Harisah, arafta falzam. Dan kau dah tahu, maka lazimilah keadaan itu. Jadi di situ Rasulullah SAW dia menguji sahabat, baginda Rasulullah menguji sahabat. Dan sebenarnya bukan Harisah saja yang ditanya, Muaz bin Jabal pun pernah kena tanya soalan yang sama. Dan satu hari Muaz bin Jabal masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian Rasulullah panggil, "Ta'al ya Muaz, kaifa asbahta?" Lebih kurang macam itulah. Soalan yang sama, dan Muaz pun jawapannya lebih kurang sama. Cuma jawapan Muaz lain sikit lah. Dan dia kata, aku beriman dengan sebenar-benar iman. Dan Rasulullah pun tanya, apakah bukti keimanan itu, kata-katamu? Muaz mengatakan, aku bangun pagi, pada ketika waktu pagi, aku tidak rasa aku akan hidup sampai petang. Dan ketika aku berpetang-petang, aku tidak rasa aku hidup sampai esok, sampai pagi esok. Banyak orang sentiasa mengingati mati. Dan kemudian Muaz pun mengatakan, seolah-olah wa ka'anni anzuru ila ummatin jasiyatin. Dan aku melihat seolah-olah umat sedang berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma'aha kitabuha, bersamanya kitab catatan amalannya. Maksudnya seolah-olah Muaz melihat hari kiamat sedang berlaku. Dan juga Muaz pun mengatakan, aku melihat ahli syurga sedang menziarahi, sedang yatana'amun, sedang menikmati nikmat-nikmat syurga, dan ahli neraka sedang diseksa. Kan? Jadi Rasulullah pun mengatakan, abdun nawwarahullahu qalbahu. Hamba, Muaz inilah hamba yang Allah telah memberikan sinaran kepada hatinya. Yang Muaz, Rasulullah mengatakan kepada Muaz, absarta falzam, kau telah lihat benda tu, maka lazimilah. Jadi kat situ timbul kita punya jawapan. Bagaimana kita mahukan pandangan kita ini, pandangan yang sentiasa mengingati akhirat, adalah apabila kita mula meninggalkan dunia, apabila kita mula meninggalkan kesibukan dunia. Kesibukan dunia ini bukan bermaksud kita solat semata, tidak. Dia lebih luas lagi daripada perbahasan itu, kan. Dia adalah bagaimana hati kita ini ta'alluq ataupun keterikatan hati kita bukanlah dengan material ini. Ta'alluq hati kita ini, kita melihat apakah pahala yang telah sedang aku sediakan, apakah jawapan yang aku sediakan di hadapan Tuhan, apakah dia perkara-perkara yang boleh menyelamatkan aku di alam kubur, apakah dia benda yang memudahkan aku untuk berjalan di atas sirat. Jadi setiap benda yang dibuat ini kira-kira dia adalah pelaburan dia ke akhirat. Dia bukan yang kira-kira dia, oh nanti aku nak rumah besar, aku nak duit banyak, aku nak pada umur sekian-sekian aku pencen dalam keadaan jutawan ke, bilioner ke, dan seumpamanya. Itu tak kisahlah, masing-masing lah. Tapi maknanya dengan angan-angan yang sedemikian itu yang menghalang kita daripada melihat akhirat di depan mata kita. Jadi sahabat ridwanullahi alaihim, itu dua contoh, itu yang sampai kepada kita riwayatnya. Yang lain-lain kita tak tahu. Rasulullah SAW bila demikianlah yang caranya, dan boleh jadi itulah tabiat Rasulullah SAW di dalam mengukur keimanan para sahabat. Jadi melihat akhirat ketika di dunia ini adalah satu ciri-ciri ataupun satu perkara yang terhasil daripada orang yang tidak meletakkan ketergantungannya kepada dunia ini. Ketergantungannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala benda yang dilakukan adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala benda yang dilakukan ini semuanya dilihat dalam neraca membina kehidupannya di akhirat. Maka dia tak takut nak mati. Sebab apa? Sebab apa tak takut nak mati? Sebab apa? Aku dah menyiapkan akhirat aku. Aku sudah membina aku punya akhirat. Jadi buat apa aku takut mati? Orang yang takut mati ni adalah orang yang tidak bina dia punya akhirat dia. Dia takut mati sebab apa? Sebab rumah dia hanya ada kat dunia. Dia dah beli rumah, properti dia banyak kat dunia, tapi properti di akhirat tak tahu banyak mana. Kan? Dia punya saham dia kat dunia dah banyak, saham akhirat aku tak tahu tara mana saham aku kat akhirat. Kan? Jadi semuanya itu adalah satu bentuk muhasabah untuk kita sentiasa menilai kita punya kehidupan kita dengan neraca akhirat. Dan sebenarnya neraca akhirat inilah yang akan menyeimbangkan hidup kita di dunia ini. Kerana bila kita meletakkan persamaan itu, sebenarnya apa yang kita dihidup kat dunia ini hanyalah satu tempoh yang cukup sedikit, dan akhirat itu adalah satu tempoh yang kekal abadi, yang mana seseorang yang bijak tidak akan mengutamakan yang sekejap berbanding benda yang lama. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang salah silap sekali minta maaf. Saya buka kepada persoalan, kalaulah ada persoalan daripada penonton terhadap apa yang kita bincangkan tadi. Sekiranya ada persoalan, kita boleh
bincang-bincangkan. Okay, so saya kira tak ada soalan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah serta panduan kepada kita di dalam bulan Rajab ini, dan juga mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilham ataupun memberikan panduan untuk kita sentiasa mentadabbur Al-Quran dan melihat dunia ini dalam kerangka akhirat, serta melihat segala kesibukan-kesibukan dunia ini hanyalah satu bentuk hanyalah satu bentuk penzahiran kuasa-kuasa Allah SWT, penzahiran kudrat dan sifat Allah SWT. Dia bukanlah satu perkara-perkara yang fenomena-fenomena yang terpisah daripada Tuhan. Dia adalah daripada ketuhanan lah. Dia adalah satu bentuk bagaimana Allah SWT menunjukkan ketinggian, menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kemampuan, menunjukkan kudratnya. Semuanya itu bila kita lihat, dia akan menambahkan keimanan kita dan menambahkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri kita punya sesi pada malam ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruman wala matrudan birahmatika wa mannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu 'ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.